Okey. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga. Baik, hari ini saya dah beritahu ya, untuk beberapa hari ini siaran live kita mungkin akan hadapi sedikit masalah audio. Jadi untuk beberapa hari ini tolonglah pergi ke tempat yang lebih sunyi agar boleh mendengar lebih jelas live saya, sebab saya tidak memakai mikrofon ya. Phone ni tidak begitu canggih, tapi hanya untuk beberapa hari. Jadi saya akan rapatkan diri lagi dengan kamera. Bagi hari ini saya ingin rungkai dua perkara utamalah. Jadi harap boleh dengar. Perkara pertama melibatkan satu dakwaan palsu yang sedang ditularkan oleh kumpulan-kumpulan Saitro atau Cyber Trooper, tajaan, okey, belah-belah tim A UMNO, okey, khususnya satu kumpulan Laskar Cyber dan beberapa kumpulan lagi, di mana oleh kerana hampa, kalau dahulu kala Tan Sri Muhyiddin Yassin digelar sebagai abah, digelar sebagai ini dan sebagainya. Ya, Kamarul Zaman Abdullah, Assalamualaikum. Saya akan pakai headphone, tapi buat masa ni untuk beberapa hari kita tidak akan menggunakan mic. Jadi tolonglah lihat sidang ini di satu tempat yang lebih sunyi. Saya dah beritahu. Jadi saya sambung. Jadi sebelum ni abah dan sebagainya, tiba-tiba apabila mahkamah membuat keputusan bahawa Najib bersalah atas kesemua 7 pertuduhan jenayah melibatkan salah guna kuasa, penggubahan wang haram dan juga kesalahan ketiga iaitu rasuah dan sebagainya lah. Okey, 7 kesalahan tu. Jadi tiba-tiba Muhyiddin jadi musuh. Tiba-tiba Muhyiddin jadi musuh, dan tiba-tiba kumpulan-kumpulan ini mula menghina dan mencaci Muhyiddin. Baik. Ini dan kumpulan yang menghina dan mencaci ini adalah tim A UMNO, atau kumpulan penyokong yang bersangkut paut dengan tim A UMNO. Jadi inilah yang setelah saya beritahu selama ini. It's all hypocrisy. It's all hypocrisy. UMNO tidak pernah komited terhadap Perikatan Nasional. Tim A hanya berkisar di sekitar, dan dia minoriti ya. Dia hanya berkisar di sekitar Datuk Seri Najib Tun Razak mestilah tidak bersalah. Jadi jika Mahkamah Persekutuan, Mahkamah Tinggi mendapati Datuk Seri Najib Tun Razak tidak bersalah, mahkamah baik. Jika mahkamah mendapati Datuk Seri Najib Tun Razak bersalah, mahkamah buruk. Penghinaan mahkamah yang dilakukan oleh seorang bekas pemimpin UMNO yang dipecat secara tidak langsung dengan kata-kata yang sungguh dahsyat. Penghinaan mahkamah tidak betul, dengan tim-tim Cyber Trooper mula menfitnah kononnya hakim bersaudara, ada talian persaudaraan dengan Tun Siti Hasmah. Ya, yang sebelum-sebelum ni tak pernah diungkit. Malah peguam Najib tak pernah ungkit. Dan di dalam satu sidang media, peguam Najib sendiri, iaitu Muhammad Syafiee Abdullah, sendiri memberitahu bahawa hakim itu adalah jujur. Hakim itu adalah jujur. Ini bukan saya kata, ini bukan propaganda saya, ini adalah kenyataan peguam idola anda, iaitu tak lain tak bukan Muhammad Syafiee Abdullah. Pada hari yang sama, hukuman dijatuhkan di luar perkarangan mahkamah, beliau membuat kenyataan ini kepada media. Jadi itulah saya kata berulang kali, jangan termakan propaganda, jangan dengar, percaya, jangan taksub sehingga kan hanya mempercayai apa yang sedap untuk didengar. Dan sekarang, oleh kerana mereka cuba timbulkan teori konspirasi, kononnya ada campur tangan. Sebab saya ikut kes mahkamah ni ya. Saya ikut dari mula sampai akhir. Pada hemat saya, semuanya berlaku dengan adil.
Jadi orang nak kata tak adil ke apa ke, banyak benda yang dikatakan oleh cyber trooper, korang kena perhati, tidak pernah disentuh oleh peguam Najib sendiri. Itulah caranya anda perlu analisis. Bukannya dengar orang yang dari luar lempar apa-apa bentuk penghinaan kepada polis, kepada mahkamah, ya. Semua institusi ni, PDRM, institusi mahkamah, dia adalah untuk menjaga ketenteraman negara. Jadi, korang dengar individu manusia macam ni, korang akan tersasar. Saya dah berulang kali kata, lepas tu bila keputusan pilihan raya diperoleh, korang akan hampa. Jangan diperbodohkan oleh lembu-lembu cyber trooper ni yang diupah. Kalau dia diupah, mestilah dia akan memuji penaja dia. Faham? Lepas tu mereka berak, mereka kencing kat page saya dengan pelbagai tuduhan. Sebenarnya saya gembira. Sebab dengan cara itu, secara tidak langsung saya boleh bersihkan page ni, sekaligus meminta sesiapa yang tak suka lebih tu, yang tak suka tu, keluar atau saya bantu anda keluar. Jadi ini semua dakwaan yang parpu dalja kurma. Jangan hina polis, jangan hina SPRM, jangan hina institusi mahkamah tanpa bukti. Okey. Dan ini lagi satu, PLB. Boleh nampak saudara-saudari, ini cyber trooper malas nak dengar lagi. Sekejap lagi saya buang lah. Bukan nak memperkatakan bla 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 apa semua ni. Ini semua cyber trooper. BLW, tengok nama pun semacam. So ini semua cyber trooper. Kalau kau dah malas dengar, mengapa nak komen? Keluarlah. Saya gembira kalau keluar. Saya gembira, saya cukup gembira kalau anda semua yang BLW ni keluar. Takkan tak boleh cari butang nak keluar sehingga nak komen macam bodoh kat situ. Ini anda lihatlah komen-komen begini dan perhatikan cyber trooper ni. Okey. So jadi sekarang mereka ada satu strategi cyber trooper ni. Oleh kerana mereka tak suka Mahathir dan tak suka Muhyiddin, jadi mereka longgokkan bersama. Kononnya Mahathir dengan Muhyiddin bersubahat untuk perkenakan Najib. Benda ni bukan saya yang kata. Benda ni tengah tular di media sosial. Lagi satu, Muhammad Ridwan Rahman. Ini sekejap lagi kena buang lah. Inilah. Mereka panas. Tapi hujah tak berfakta. Baik. So itulah, jangan termakan dengan propaganda. Itu adalah satu kebodohan yang cukup tahap tinggi. Kononnya Mahathir bersubahat dengan Muhyiddin untuk jatuhkan Najib. Mahathir adalah Mahathir dengan blok bebas kuasa ketiganya. Tak ada sangkut pautnya dengan Muhyiddin. Dan Muhyiddin memang tak mampu. Kalau dia nak pun, saya tak percaya dia campur tangan. Dan dia tak mampu pun campur tangan. Sebab kes SRC ni, saya dah perhati, saya dah kaji. Kes ini memang dikendalikan dengan baik. Ya. Ni Muhammad Ridwan lah, tengoklah. Cuba perhati. Ni panas bontot lah. Cyber trooper. Perhati, hari ni saudara perhati. Sebab saya boleh lihat komen. Jadi perhati kat cyber trooper, lembu-lembu ni yang dihantar, semuanya diupah. Sekejap lagi nak kena buang. Jadi mereka datang sini sebenarnya untuk ditendang. Mereka suka ditendang oleh saya. Diterajang oleh saya. Okey, baik. Jadi isu kedua yang saya nak bawa adalah pilihan raya negeri Sabah. Jadi semalam saya dah ucapkan tahniah tanpa berpihak kepada sesiapa. Bila saya kata tak berpihak kepada siapa, saya memang dah isytihar bahawa saya adalah pendukung perjuangan Tun Dr. Mahathir Mohamad, pendukung kepimpinan beliau dalam blok kuasa ketiga dan mempercayai Tun Dr. Mahathir Mohamad dan akan mengikuti apa jua keputusan yang dibuat oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad dan tidak akan berganjak. Dan itu saya dah umumkan berkali-kali. Tetapi di dalam sidang-sidang saya tidak berpihak.
Itu maksudnya dah jelas. Saya rasa orang dah lama dengan saya dah jelas. Jadi isu kedua adalah pilihan raya negeri. Semalam saya dah ucapkan tahniah kepada Datuk Seri Shafie Apdal selaku Ketua Menteri Sabah kerana mengambil inisiatif yang tepat untuk menasihati TYT Sabah agar membubarkan Dewan Undangan Negeri Sabah. Ini kerana isu mempengaruhi wakil rakyat untuk lompat parti dan sebagainya dan menumbangkan kerajaan dalam pada kita dilanda wabak COVID ni tak habis-habis. Dan wakil-wakil rakyat ni bergerak, hidup pakai duit siapa? Pakai duit anda, pakai duit rakyat. Dan inilah kerja mereka. Dan mereka khusyuk berpolitik, lampau, tanpa memberikan penekanan serius kepada permasalahan rakyat, terutamanya golongan yang terhimpit atau bermasalah disebabkan penularan wabak COVID. Jadi tindakan Syafiee tepat. Dengan adanya pilihan raya, rata-ratanya saya dipahamkan, saya lihat bahawa rakyat dan netizen Sabah amat teruja dan gembira dengan Datuk Shafie Apdal kerana melakukan keputusan yang tepat, kerana rakyat Sabah dah muak dengan politik berlebihan. Terus teranglah saya beritahulah. Hari ini saya beritahu, Malaysia is broken. Malaysia is broken. Bagi mereka yang tak fasih bahasa Inggeris, Google cari kawan yang pandai, sebab terjemahan yang tepat untuk frasa ni tidak ada di dalam bahasa Malaysia. Jadi yang paling tepat ialah di dalam bahasa Inggeris. Dan frasa yang sesuai untuk membayangkan apa yang sedang berlaku ialah Malaysia is broken. Disebabkan kerenah ahli-ahli politik tanpa memihak kepada sesiapa, mencatur berlebihan, bergelut kuasa kedudukan. Inilah yang berlaku sekarang. Dan benda ni belum habis. Sedang berlaku di negeri-negeri lain. Ada usaha untuk tumbangkan kerajaan-kerajaan negeri. Dan jika anda tanya kepada saya, Regi, mengapa mereka sedang cuba untuk menjatuhkan negeri walhal nak adakan pilihan raya umum dalam masa terdekat? Jadi ini jawapan saya. Ya, pilihan raya nak dalam masa terdekat. Sebabnya Perikatan Nasional sekarang memegang kerajaan pusat. Tetapi dari segi pegangan kerajaan negeri kurang. Jadi jika diadakan pilihan raya, pegangan kerajaan pusat terhadap jentera-jentera pentadbiran negeri lemah. Jadi itulah sebabnya ada usaha untuk menumbangkan kerajaan-kerajaan negeri. Ia adalah untuk mendapat akses kepada jentera pentadbiran kerajaan negeri. Now ini political survival dan saya boleh faham. Itu bukannya fokus saya. Fokus saya ialah sikap pemimpin-pemimpin politik sendiri. Sama ada wakil rakyat ataupun pemimpin-pemimpin parti yang disokong rakyat. Tidak kira parti mana. Dah terlampau. Dan benda ini dah melarat. Jadi tindakan Shafie Apdal tepat. Dan saya harap mana-mana negeri sekiranya ada usaha untuk tumbangkan kerajaan tu, Menteri Besar atau Ketua Menteri mengambil langkah sewajarnya untuk bubarkan DUN negeri tersebut. Jadi kita masuk pilihan raya negeri, ya, dan kita hentikan pencaturan tim A ini. Disebabkan tim A ni di UMNO ni, Melayu sudah bertelagah dengan Melayu dan Melayu sudah berpecah. Okey. So inilah mesej saya hari ini. Jangan termakan propaganda palsu. Okey? Kalau nak tanya saya memang setuju dan hormati keputusan mahkamah berhubung Datuk Seri Najib Tun Razak. Saya juga setuju dan menghormati dan gembira dengan keputusan Datuk Seri Shafie Apdal untuk menasihati TYT Sabah agar membubarkan DUN negeri. Jadi sekarang sebelum saya akhiri sidang media ni, saya akan beri masa 2-3 minit untuk baca komen. Kalau ada sesiapa yang ada komen atau soalan yang nak saya jawab, sila tulis sekarang. Okey, COVID ni tak payah sebut. Sebab itu minta maaf ya, Mat Fedoe. Rakyat Sabah akan pastikan warisan tumbang lah, Regi. Don't be broken hearted with your statement.
Yes, kalau you nak saya kick, kalau dah minta saya kick, kamu ada pendapat, saya ada pendapat, kamu beri pendapat, secara kehormat saya takkan ganggu. Tetapi apabila anda mula menghina atau mengkritik lampau, memperbodoh-bodohkan saya, maka saya takkan tolerate. Kalau kamu sekadar beri pendapat, okey, tanpa perlu tunjukkan bahawa anda betul, yang lain semua silap, saya akan benarkan. Ya, so komen tu saya akan ignore, dan oleh kerana kamu dah minta saya untuk terajang kamu, saya akan terajang kamu. Ya, okey, saya nak tanya. Saya nak komen yang serius ya, bukan yang mengapu-mengapu ni. Kalau ada bukti siapa beli saya, tak payahlah sembang kencang. Okey, ini lagi satu saya berterupa. Ada saya kata saya ada bukti. Ada saya kata beli. Saya kata mempengaruhi MP atau wakil rakyat untuk keluar. Jadi saudara, buka telinga dan dengar baik-baik, okey, daripada memberak kencing dekat page saya ya. Buka telinga dengar baik-baik. Tak pernah saya kata usaha membeli sebab saya tak ada bukti. Kalau saya ada bukti, sudah pasti saya akan buat laporan. Ya. Itu pandangan peribadi, tapi saya terima sebab itu pandangan. Kenapa Tun Mahathir letak jawatan dah dijawab dalam banyak sidang, jadi sila rujuk video-video lepas. Confirm warisan, okey, itu pandangan. Adakah warisan akan menang besar kali ini disebabkan situasi sekarang? Saya rasa warisan ada jauh lebih tinggi kemampuan dia untuk menang berbanding sebelum PRU 14. Itu pandangan saya. PPBM nak masuk Muafakat Nasional, jemput ke PPBM. Anwar Musa kelentong lagi. Setahu saya, dalam sidang media Zahid memberitahu bahawa Tan Sri Muhyiddin Yassin, ini kenyataan Zahid ya, Tan Sri Muhyiddin Yassin ada memberi petunjuk. Kalau baca statement Zahid, dia tak kata Tan Sri Muhyiddin Yassin memberitahu. Dia kata ada memberi petunjuk, indication bahawa PPBM berminat untuk masuk Muafakat Nasional. Tetapi ya, itu yang Zahid beritahu. Tetapi kalau lihat kecenderungan Zahid, nampak tak berpuas hati dengan apa yang berlaku dan membuat satu keputusan politik besar, iaitu UMNO tidak akan bersama dengan Perikatan Nasional. Ini sebenarnya kenyataan dari Zahid yang membuang masa, sebab kenyataan ini dah diberikan berulang kali sebelum ini, di mana UMNO telah nyatakan dengan jelas bahawa mereka tidak sebahagian daripada Perikatan Nasional. So pada hemat diri saya, Zahid hanya membeli masa dengan kenyataan yang membuang masa. Rakyat nak tahu sekarang. Okey, dah sah, maknanya saya betul. UMNO tidak ada niat untuk register Perikatan Nasional. Kemudian Zahid lontarkan bahawa Muhyiddin ada memberi petunjuk bahawa ada minat untuk menyertai Muafakat Nasional, tetapi dari gerak-geri Zahid, nampaknya Zahid sendiri tak puas hati dengan PPBM. Tambah pula ada pemimpin UMNO yang dah cabar untuk ambil kerusi PPBM. Jadi saya lihat biar PPBM masuk sekalipun Muafakat Nasional, tetap akan ada masalah agihan kerusi, sebab UMNO ni dia memang tidak berniat untuk daftarkan Perikatan Nasional. Dan setakat yang saya lihat, pilihan raya dah dekat, Muafakat Nasional pun tidak ada niat untuk didaftarkan. Jadi benda ni, lebih baik Zahid jangan buat kenyataan selagi UMNO ada plan kukuh apa yang ingin dilakukannya. Baik, UMNO bungkus ini kalilah. Okey, itu pandangan peribadi saudara, tetapi apa yang diwar-warkan, kononnya Muafakat Nasional akan menang macam ni, menang macam tu, itu semua propaganda. Okey, sekian Muhyiddin pengkhianat. Itu saya tak ada komen sebab saya dah kata sidang media saya tak akan berpihak, atau walaupun saya ada peribadi ya kecenderungan kepada Tun Dr. Mahathir Mohamad, tetapi saya tidak akan menghina mana-mana pemimpin tanpa sebab. Okey. Jadi sekian saya hentikan sidang ini sehingga kita berjumpa esok, sama ada pukul 9 malam atau 9.30 malam. Jangan lupa layari saluran Telegram saya akan letakkan link di bawah sebentar lagi, dan juga saluran YouTube saya. Dan saya, korang dengar betul-betul lah. Yang Saitro yang diupah ni, dengar betul-betul. Dengar betul-betul lah. Dengar betul-betul. Hidup Tun. Itu pandangan saya peribadi ya. Sekarang saya berpihak. Untuk bahagian akhir ni saya berpihak. Hidup Tun. Hidup Tun.
Baik, sehingga kita berjumpa esok sama ada 9 atau 9.30 malam. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga.